Perkembangan banjir di Sarawak. Setakat pukul 4 tadi, 3 pusat pemindahan banjir di bahagian Kuching telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, melibatkan sebanyak 116 mangsa dari 24 buah keluarga. Pusat pemindahan tersebut ialah Balai Raya Kampung Paon di Sematan, Surau Nurul Huda Kampung Melungi dekat Lundu dan Dewan Masyarakat Kampung Jangkal juga di Lundu. Manakala pusat pemindahan banjir di Kota Samarahan dan Serian masih dibuka yang menempatkan 80 mangsa dari 15 keluarga di Dewan Suara Samarahan dan 10 mangsa dari 5 keluarga di Surau Nurul Hadari Serian. Perkara ini didedahkan oleh Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Pertahanan Awam Jepang Malaysia Siti Kuzaimah Ibrahim. Secara keseluruhannya jumlah penduduk terjejas banjir di Sarawak telah banyak menurun. Sementara itu, Pegawai Pertahanan Awam BAU, McKinley Jones memberitahu pusat pemindahan BAU akan dibuka semula sekiranya keadaan hujan semakin lebat. Bercakap kepada RTM di Lundu, beliau berkata pihaknya akan terus memantau keadaan itu dan sentiasa bersedia bagi proses pemindahan. Menurut beliau, 3 pusat yang dibuka semalam iaitu Balai Raya Kampung Paon, Dewan Masyarakat Kampung Jakar dan Surau Nurul Huda yang melibatkan 116 orang mangsa dari 24 keluarga telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi. Ketua Kampung Paon, Megat Amau pula memberitahu banjir yang berlaku sejak 3 hari lalu adalah disebabkan hujan yang lebat. Sementara itu, bekalan air di kawasan Lundu dijangka kembali pulih seperti biasa hari ini. Pegawai daerahnya Haji Hamsin Attar berkata, Jabatan Kerja Raya kini sedang melakukan kerja-kerja pembaikan paip yang tersumbat di kawasan tadahan air di Gunung Gading Lundu. Jelasnya, hujan yang lebat pada Khamis lalu telah mengakibatkan limpahan air di kawasan tadahan sehingga menyebabkan saluran paip tersumbat. Baras Kuching masih mampu menampung dan mengawal aliran air Sungai Sarawak bagi mencegah banjir. Pengawal Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS, William Jinet berkata sejak Khamis lepas, pihaknya telah membuka pintu air baras sebanyak 2 kali iaitu pada pukul 10 pagi dan 4 petang bagi mengelakkan kejadian banjir di sekitar Kuching. Namun banjir yang berlaku di beberapa kawasan rendah itu adalah disebabkan banjir kilat dan air bertakung dalam parit dan bukan akibat pertembungan antara air pasang besar dan limpahan air sungai. William memberitahu demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Kuching. Semalam pihaknya telah mengalirkan lebihan air sungai dari hulu Sungai Sarawak sehingga mencecah paras 7 meter. Beliau juga memberitahu tiada bacaan air pasang besar direkodkan sepanjang bulan ini. Tinjauan RTM di Baraj Kuching pagi tadi mendapati paras air masih di tahap normal dan aliran trafik sungai masih berjalan seperti biasa. Seterusnya, masalah tanah mendap di Tanah Perkuburan Islam Kampung Baku Hulu dekat Kuching akibat hujan lebat Khamis lepas akan diberi perhatian segera. Menteri Alam Sekitar dan Sumber Asli Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata, Jabatan Kerja Raya JKR akan memeriksa struktur tanah di kawasan itu selain mencari kaedah sesuai untuk mengekalkan tanah perkuburan tradisi tersebut. Dan saya berharap pegawai JKR boleh datang turun ke tempat ni untuk melihat macam mana boleh kita membantu dan insyaAllah kita akan boleh mencari sumber kewangan untuk menangani masalah yang sedia ada. Bercakap kepada media semasa melawat ke tanah perkuburan tersebut, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata mendapan itu bukan perkara baharu kerana ia terletak di kawasan lereng bukit dan curam. Katanya Lembaga Masjid Kampung Baku juga sedang mempertimbang kawasan bersebelahan tanah perkuburan sedia ada untuk dijadikan sebagai tanah perkuburan baharu. Beliau yang juga ahli Parlimen Santubong juga memberitahu kerajaan negeri telah meluluskan tapak seluas 24.28 hektar di Muara Tebas sebagai kawasan perkuburan bersepadu bagi penduduk di sekitarnya. Kira-kira 50 kubur di tanah perkuburan yang berusia 160 tahun itu terjejas akibat hujan lebat Khamis lalu. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Demak Laut Dr. Hazlan Hipni. Seorang maut manakala 4 lagi cedera parah dalam kemalangan membabitkan 2 kenderaan di Jalan Sarike Seratok berdekatan Simpang Bayung pagi tadi. Mengesahkan kejadian tersebut, Pegawai Penyiasat Trafik Ibu Pejabat Daerah IPD Sarike, Inspektor Abdul Hafiz Suhaili berkata, mangsa Tang Siu Sian, 24 tahun, berasal dari Sibu, mati di tempat kejadian setelah kereta Myvi yang dinaiki bertembung dengan kereta Viva di selekoh Jalan Terbabit.
Turut berada dalam kereta mangsa ialah adik-beradiknya yang merupakan pemandu kenderaan berkenaan serta isteri dan anak mereka yang berusia 5 bulan. Pemandu dan isterinya yang belum dikenal pasti cedera parah manakala bayi tersebut mengalami cedera ringan. Sementara itu, pemandu kereta Viva dan anak perempuannya turut mengalami cedera parah. Menurut Inspektor Abdul Hafiz, pada kejadian yang berlaku kira-kira jam 7.30 pagi, pemandu Myvi tersebut hilang kawalan ke atas kenderaannya sebelum terbabas ke laluan bertentangan lalu merempuh kereta Viva berkenaan. Kesemua mangsa kini berada di Hospital Sarike. Mayat Francis, anak bendang dari rumah panjang berbangai Kiba di bahagian Betong dilaporkan hilang semalam ditemui pada pukul 11.30 pagi tadi oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Betong. Menurut laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat, mayat dilaporkan terapung di Sungai Batang Laya, 4 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Mayat mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Betong untuk bedah siasat. Francis, 69 tahun, dilaporkan hilang pada malam Tahun Baharu setelah menghadiri sebuah majlis di rumah panjangnya. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini.